Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab at-taharah. Faslun fi furudil wudu'. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalun niyyah. الثاني غسل الوجه معها وحده من منابت شعر أو شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعرة في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب على هذه الكيفية. Furudul wudu sittatun. Fardu wudu ada enam perkara. Ada enam perkara. Baik, sebelum kita tengok apa dia fardu wudu, kita tengok dulu sini apa makna fardu. Kita tengok syarah. Kata syarah rahimahullah, al-fardu ma talabahu syari' talaban jaziman. Fardu ni apa? Iaitu apa yang syarak tuntut sebagai tuntutan yang putus. Sebagai tuntutan yang putus. Maknanya kena buat. Tuntut bukan lagi pilihan. Nak buat tak apa, tak mau buat tidak, kena buat. Hukum dia annahu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Hukum dia orang yang melakukan fardu maka dijanjikan pahala, orang yang meninggalkannya dijanjikan seksa. Apa makna wudu? Jadi sebelum kita masuk tengok kepada fardu wudu, perlulah kita tahu apa itu makna wudu pada lughah dan juga pada istilah. Kita kenal dulu hakikat ataupun sesuatu benda tu, definisi dia. Apa-apa pun yang kita mengaji, mesti kita perlu tahu dulu definisi sesuatu benda yang kita nak bincang itu. Jangan kita masuk terus kepada perbincangan tapi definisi benda tu pun kita tak kenal. Solat sunatnya apa dia solat tu? Solat tu kita tak kenal. Kita terus dah masuk kepada yang lain-lain. Jadi sebagai kita talabatul ilmi, kena tahu takrif. Takrif ni benda penting. Baik, wal wudu' ma'khudun minal wada'ah. Wudu' diambil daripada kataan wada'ah. Apa maksud dia? Al wada'ah wa hiya al husnu wal jamal. Wada'ah ni dengan makna elok dan cantik. Dengan makna elok dan cantik. Pun ada munasabah dia lah. Orang yang berwuduk ni di akhirat nanti muka dia bercahaya. Bercahaya dengan atharul wudu. Lepas tu dengan juga kelebihan-lebihan daripada kesan-kesan wudu. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata siapa yang mampu untuk melebihkan dia punya basuhan muka dia dan tangan dia, begitu juga kaki. Dia sebut dalam hadis tu tangan saja, kita masuk juga kaki, kata ulama, maka hendaklah dia lakukan. Disebut ghurrah dengan tahjid. Ta'rif dia pada istilah, wa ta'rifuhu al-istilahi ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusah. Maksud pada istilah apa? Wudu ni adalah nama bagi basuhan beberapa anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu. Jadi perbuatan kita membasuh muka, membasuh tangan, basapu kepala, basuh kaki dengan niat, perbuatan semua tu dinamakan wudu. Perbuatan kita semua tu dinamakan wudu. Sebab tu dia kata ismun, iaitu nama bagi perbuatan tersebut. Bagi perbuatan membasuh beberapa anggota tertentu dengan niat tertentu. Perbuatan semua tu dinamakan sebagai wudu. Bidhammil waw.
Wa amma bi fathil waw wudu iaitu air ma yutawaddau bihi. Apa yang kita gunakan untuk berwudu. Itu disebut wudu. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas dia datangkan biwudu. Maknanya dia datangkan air bekas yang dalamnya ada air untuk Nabi berwudu. Itu wudu. Adapun wudu nama bagi perbuatan. Perbuatan tu mengambil tu dinamakan wudu. Air yang digunakan untuk berwudu itu panggil wudu dengan fathahkan waw. Baik. Setengah kitab dia sebut wudu pada pada lughah adalah ismun li ghasli ba'dil a'dha. Li ghasli ba'dil a'dha. Nama bagi basuhan beberapa anggota. Maknanya perbuatan kita membasuh muka itu dinamakan wudu. Basuh kaki pun dinamakan wudu pada lughah. Tapi pada istilah tidak. Pada istilah mestilah anggota-anggota yang tertentu. Itu anggota-anggota yang disebut di dalam Al-Quran dan dengan niat. Kalau basuh anggota-anggota tu tak ada niat, masih lagi tak dinamakan berwudu. Dia kata aku dah basuh muka, aku dah basuh tangan, aku dah sapu kepala, basuh kaki. Tapi aku tak niat, takkan tak jadi kot. Tetap tak dinamakan wudu. Lepas tu kena tengok takrif. Jadi wudu ni kata dia wa furudul wudu sittatu asya'. Fardu wudu ada 6 perkara, arba'atun tsabitatun bil kitabil aziz. 4 perkara, 4 daripada fardu wudu ni sabit dengan Al-Quran, dengan kitab. Maknanya dengan Quran. Wa hiya ghuslul wajhi wa ghuslul yadain ma'al mirfaqain wa mashu syai'in minar ra'si wa ghuslul rijlaini ma'al ka'bain. Apa dia 4 tu? Basuh muka, basuh tangan beserta dengan siku, menyapu. Ada beza basuh dengan sapu, nanti kita terangkan. Ada sebut mashu syai'in, sapu sesuatu daripada kepala. Wa ghaslu rijlaini ma'al ka'bain, dan membasuh kedua-dua kaki beserta dengan buku lali. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai mereka-mereka yang telah beriman, apabila berdiri kamu, yakni apabila kamu hendak menunaikan solat, berdiri kamu kepada solat, nak menunaikan solat, maka hendaklah faghsilu, hal keadaan kamu tidak berwudu, kamu dalam keadaan berhadas, maka hendaklah kamu membasuh muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu ila dengan mana ma'a. Ila dengan mana ma'a, berserta dengan buku lali dah, berserta dengan siku. Berserta dengan siku. Wamsahu, dan sapulah kepala kamu. Sapu kepala kamu. Wa arjulakum, arjulakum tu ataf dekat wujuhakum. Bukannya ataf pada biru'usikum, sebab tu baca bahagian atas. Kalau atas, kalau ataf biru'usikum, dia akan jadi wa arjulikum. Jadi ataf dekat wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, lepas tu wa arjulakum. Dan akan basuh kaki kamu hingga ka'bain, sehingga ke buku lali. Itu ayat. Jadi keempat anggota didapat daripada Al-Quran. Jadi kita ada berapa rukun? Ada 6. Baik, wa fardhani thabitani bisunnah, dan 2 fardu sabit dengan sunnah. Wa huma, dan kedua-duanya, kedua-dua fardu tu adalah an-niyatu, yang pertama niat, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ini baru kita mengaji semalam, hanya saja sah, ai innama sihhatul a'mali binniyati, hanya saja sah satu amalan tu, amal perbuatan itu dengan niat. Dan yang kedua, fardu yang kedua at-tartibu, tertib. Tertib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Fabda'u bima bada'allahu bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan dengannya. Mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan dengannya. Ini apa lafaz hadis ni Nabi sebutkan pada masalah haji. Sahabat tanya Nabi SAW, "Anabda'u bis-Safa am bil Marwah ya Rasulullah?" Kami nak dalam masalah sa'i, kami nak mula di Marwah dulu ke ataupun kami nak mula di Safa? Nak mula Safa dulu ke Marwah dulu? Lepas tu Rasulullah kata, "Ibda'u bima bada'allahu bih." Mulakanlah dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan, iaitu merujuk kepada ayat Al-Quran, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Jadi Allah Ta'ala mula mana dulu? Allah sebut Innas Safa, Safa dulu. So mula dengan Safa dulu. Mula dengan Safa dulu. Habis ke Marwah 1. Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah 3. Macam itulah. Bukan Safa Marwah, lepas tu patah balik baru 1. Itu dah. Itu penat sikitlah. Jadi mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan dengan, yang merujuk kepada ayat tersebut. Jadi perkataan Nabi itu cakap masalah haji, tapi dalam kita mengambil hukum, kita bukan lihat pada sebab. Bukan lihat pada sebab. Bukan khusus perkataan itu disebutkan pada masalah haji, kita tak tengok itu, kita tengok pada lafaz, pada keumuman lafaz tersebut. Innal ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah buat kira ni dengan keumuman lafaz tersebut, bukan dengan khusus sebab Nabi cakap macam tu. Khusus kalau nak ikut khusus pada haji, tapi kita ambil juga lafaz, keumuman lafaz tersebut, guna pakai pada buat mengambil hukum-hukum yang lain. Jadi tak sebutlah kata apa tertib ni hadis Nabi. Tertib ni disebut hadis Nabi. Awak tak ambil dalam ayat tu apa? Tak boleh ambil dalam ayat. Tertib. Mai. Sebab apa tak ambil dalam ayat? Sebab dalam ayat, kalau kita tengok mazhab Hanafi, tak wajib tertib. Hujah dia apa? Hujah dia Allah Ta'ala datangkan dengan waw. Allah tak datangkan dengan fa bagi faedah tertib, ataupun dengan summa bagi faedah tertib juga tarakhi. Tapi kalau dengan waw di mutlaqil jam'i, waw semata-mata nak himpun. Kalau kita kata ja'a Zaidun wa Amrun, jadi sekarang ni ada ihtimal, Zaid datang dulu, Omar datang dulu, ataupun Omar datang dulu, Zaid datang dulu, ataupun dua-dua datang sekali. Ada ihtimal. Dia kata ja'a Zaidun wa Amrun. Sebab waw tu semata-mata nak himpunkan je. Nak sebut sekali mana boleh. Sebut ja'a Zaidun, lepas tu Amrun. Jadi kat sini dia diletakkan dengan waw. Jadi tak ada bagi faedah tertib. Tapi ulama Syafi'iyah jawab pula, di sini ada apa dalam ayat ni yang mana Allah Ta'ala sebut dua anggota yang dibasuh, lepas tu Allah sebutkan satu anggota yang disapu, kemudian Allah iringi pula dengan satu lagi anggota yang dibasuh. Basuh, sapu, basuh. Orang Arab bila dia nak cakap, dia tak cakap macam tu. Kalau dia nak cakap tentang basuh, dia akan habiskan dulu basuh. Sebut basuh, dah habis bab basuh, baru sebut bab sapu. Bukan cara mereka cakap basuh, lepas tu cerita bab sapu, baru cerita bab basuh balik. Jadi Arab dia tak buat macam tu. Jadi Al-Quran ni turun dalam bahasa Arab, dan sekarang ni disebut pula di sini dua kali basuh, lepas tu satu sapu, lepas tu basuh. Pasal apa orang buat macam ni? Nak menunjukkan wajib, yarhamukallah, wajib tertib. Ada hikmah dia di situ. Kenapa tak sebut basuh dulu tiga-tiga, lepas tu baru sebut sapu? Nak menunjukkan di situ ada tertib. Kena ikut aturan yang mana Allah datangkan. Dan ayat ni datang untuk menceritakan fardu wudu. Jadi ada panjang lah dalam ni, tak sebut. Mana cerita saja secara ringkas. Baik, yang pertama al-awwalun niyah. Yang pertama fardu wudu adalah niat. Ai
Al-makna anna al-awwal min arkanil wudu' an-niyyah ka'annahu al-mutawaddi'u raf'al hadas aw ada fardil wudu' aw at-taharata lis-shalah aw istibahata muftakhirin ila al-wudu' kama sin-mushafi. Jadi dia boleh niat dengan semua jenis niat ni. Sama ada dia niat saja aku mengangkat hadas, saja aku menunaikan fardu wudu', saja aku bersuci untuk solat, ataupun sahaja aku mengharuskan perkara yang berhajat kepada wudu. Semua ni yarhamukallah wa syafakallah. Semua ni boleh untuk kita berniat dengannya. Cuma orang tua-tua dulu hikmah mereka ajak kita, dia ajak satu niat yang umum. Satu niat yang umum mencakupi semua. Kalau kita nak mandi, kita niat apa? Saja mengangkat hadas besar. Tapi kalau kita mengaji dalam kitab, boleh je kalau orang tu dia nak, kalau dia hadas dia haid, saja aku mandi kerana mengangkat hadas haid, saja aku mandi kerana mengangkat hadas nifas, saja aku mandi kerana mengangkat hadas wiladah beranak. Dia takyinkan jenis hadas dia. Tapi orang tua dia ajak satu niat yang mencakupi semua benda-benda tersebut. Saja aku mengangkat hadas besar, semua sekali. Saja aku mengangkat hadas kecil, masuk sekali. Cuma bila kita mengaji, kita akan tengoklah berbagai-bagai lafaz niat. Bi khilafi niyyati istibahati ma yustahabbu lahul wudu' ka qira'atil Qur'an awil hadis fala tasihhu hadhihi niyyah. Bersalahan niat mengharuskan apa yang disunatkan bagi benda tersebut, disunatkan berwudu, seperti membaca Al-Quran ataupun membaca hadis. Maka kalau niat kerana ni tak sah, fala tasihhu hadhihi niyyah, maka tidak sah niat ini. Sebab apa? Nak baca Al-Quran bukan syarat kena ada wudu, disunatkan saja. Begitu juga nak baca hadis. Jadi dia niat dengan niat ni tidak sah. Ini mengharuskan sesuatu, mengharuskan membaca Quran. Saja aku berwudu kerana nak saja aku mengharuskan perkara yang mengharuskan untuk membaca Quran, nak berwudu. Sedangkan baca Quran tak perlu pun kepada wudu. Jadi tak sah niat ni. Baik, nombor 2, al-thani ghuslul wajhi ma'aha. Yang kedua, membasuh muka bersertanya, berserta niat. Membasuh muka bersertanya, berserta niat. Ni waktu basuh muka tu kita niat. Waktu dalam Safinah dia sebutlah apa makna niat. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Tempat ni apa dia? Hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan melafaz dengan niat tersebut itu sunnah dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita sunnah. Jangan pelik kalau ada orang sebut bid'ah. Jangan pelik kalau ada orang sebut bid'ah. Dalam mazhab kita sunnah. Manawi yang sebut. Dalam tengoklah, bukalah kitab-kitab yang lain pun dalam mazhab Syafi'i sebut sunnah. Walaupun ada yang membid'ahkan. Wa talaffuzu biha sunnah. Betul? Wa awwalu wa waqtuha inna ghusli awwal juz'i minal wajhi. Bila nak niat tu, yakni ketika awal juzuk daripada wajah. Ini kalau masalah pada wuduk lah. Pada masalah wuduk, anggota pertama adalah wajah. Maka waktu itulah kita niat. Ketika mandi, mana-mana pun tak ada masalah. Sebab satu badan kita tu dikira satu anggota pada ketika mandi. Jadi di situ dalam Safinah tu dia sebut beberapa perkara, 7 perkara yang berkaitan dengan niat. 7 perkara yang berkaitan dengan niat. Dihimpun dalam satu bait. Apa dia? Haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun wa syartun wa maqsudun hasan. Dikumpul dalam satu bait. Yang ini sebut pasal perkara-perkara yang bersangkut dengan niat.
haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hakikatnya apa dia? Wastu syai' muqtarinan bi fi'li. Hukumnya al-wujubu ghaliban. Ghalibnya niat ni wajib. Mahallun niat. Tempatnya di mana? Hati. Zamannya mana? Awalul ibadah. Kaifiyahnya macam mana? Nanti kita mengaji solat apa, mandi apa. Kaifiyahnya caranya. Jadi berbeza-beza di takhta ayat ni. Takhta ni bikhtilafil manwi. Berbeza-beza caranya mengikut apa yang diniatkan. Syaratnya. Tadi kita sebut ada 5. Maksudun hasan, ini maksud daripada niat. Membezakan martabat-martabat ibadat apa ni, membezakan martabat-martabat ibadat, sunat ke, wajib ke, tamyiz rutabil ibadah, dan juga nak membezakan antara ibadat dan juga adat. Itu maksud daripada niat. 7 perkara ni. Tu. Secara ringkas jelah. Baik, yang kedua membasuh muka beserta dengan niat. Wa hadduhu haddul wajhi. Had muka mana? Min mana biti sya'ri ra'si, daripada tempat tumbuh rambut. Daripada tempat tumbuh rambut kebiasaannya. Di sinilah dekat ni, kat atas dahi sikit ni. Tempat tumbuh rambut ila muntahal lahyain. Bukan lihyain. Lihyah janggut. Lahyain ni tulang rahang ni, 2 tulang ni. Lahyun 1, lahyain 2 tulang rahang ni. Akhir dia setengah kitab sebut sampai laqan, sampai dagu. Akhir dia tu kat dagu tu lah. Jadi had muka panjang dia iaitu daripada kebiasaan tumbuh rambut sampailah ke dagu. Sampai ke bawah dagu tu, itu had panjang muka. Kemudian wa ardat, lebar dia. Had muka lebar dia minal uzun ilal uzun. Daripada telinga ni sampai ke telinga ni. Jadi mana-mana rambut ataupun mana-mana bulu yang ada dalam kawasan muka wajib dia basuh. Wajib dia basuh. Itu yang rambut panjang jaga-jagalah. Jenis pergi ke belakang tu basuh muka. Jadi ada rambut yang dalam kawasan kepala dia tak basuhkan, dia letak kat belakang. Selalunya orang perempuan kadang-kadang rambut panjang, orang lelaki yang rambut panjang. Jadi dia letak kat belakang, lepas tu dia sapu muka. Banyak lah apa ni yang jenis jaga rambut pula kan. Kadang rambut memang masalah sikit basuh rambut ni. Nak sapu rambut ni sikit je. Kadang-kadang macam tak mau basuh. Kita tengok kat Malaysia lah. Malaysia perasan nampak dah dekat kan surau tu, keluar tu tempat kolah surau. Yang tiap Jumaat ada tengok. Ada ni sikit masalah. Memang orang yang kerja jenis sayang-sayang sikit rambut ni. Yang okey lah. Tapi memang banyak. Kita ambil sikit. Al-makna an-nasaniya min arkanil wudu' ghaslu al-wajhi. Basuh muka. Wa huwa mahallun niyah. Dan muka itulah adalah tempat niat pada awal ibadat bagi wudu'. Wal afdal an yanwi al-mutawaddi'u inda ghusl al-kaffain sunan al-wudu'. Dan yang afdal bahwasanya mutawaddi', orang yang berwuduk tu ketika dia basuh tangan dia niat sunat wudu'. Muka baik ataupun ambil air bekas niat. Nawa itu sunan al-wudu', niatlah hati kerana Allah
kerana Allah Ta'ala. Kalau dia tak niat, dia tak dapat pahala daripada perbuatan sunat tersebut. Sebab perlu walikulli imri'in ma nawa. Bagi seseorang tu apa yang dia niatkan. Kalau dia basuh ni, sebab adatnya memang dia buat macam tu, dia rasa ni sunat, tapi dia tak niat. Kalau dia tak niat, dia masalah, dia tak dapat. Itu kena niat. Dalam hati ya, duduk dalam tanda. Dalam hati ya. Summa inda ghuslil wajhi yanwi ihdaniyatil mu'tabarah. Kemudian ketika membasuh muka, waktu dia niatlah salah satu daripada niat-niat yang diaktibarkan tadi yang disebut. Di sini dia ada bahaskan pasal rambut tu tebal. Dia masalah rambut nanti yang tu kita tengok dalam apa? Safinatul Najah nanti. Safinatul Najah dia ada sebutkan 20 jenis bulu yang ada di muka. Ada 20 jenis bulu. Kening, bulu mata ni 4, 2, 6, ni 7, 8, 9, 10. Syaribain, syari'an. Satu kan? Kan dua. Lepas tu ni anfaqah. Lepas tu nafaqatan. Apa lagi? Sibalan. Galak. Tu sibalan. Tu lebih tu lah. Lepas tu nafaqatan kat sini. Ini semua masing-masing ada nama dia. Bulu yang tumbuh kat bulu yang tumbuh dekat atas pipi. Dia makan khadan. Bulu yang tumbuh di dahi. Semua tu ada nama-nama dia, nama-nama khusus dia. Ada 20. Wajib basuh semua zahir dan batin. Wajib basuh zahir dan batin kecuali pada 2 bulu, iaitu pada janggut dan juga aridain, jambang. Sekiranya tebal. Tebal macam mana? Tebal maknanya apa ni? Maknanya dalam 3 hasta, dalam majlis takhatub 3 hasta. Contohlah sekarang ni satu Ana dengan Amir lah, lebih kurang. Ana dengan Amir. Amir ada janggut. Amir ada janggut. Sekarang ni Ana nampak tak? Sebab dia ada hiyah dengan jambang. Amir ada janggut. Jadi Ana nampak tak bulu apa? Bulu ada kulit di belakang janggut tu. Kalau anda nampak dalam jarak 3 hasta, 1 hasta 48 cm lebih kurang, tu 2, 3 di depan sikit. Jadi anda nampak kulit di belakang bulu tu dikira sebagai nipis. Dikira sebagai khafif. Tapi kalau anda tengok contoh Umar ke Umay kan contoh, katalah anda tak nampak yang ada di belakang ataupun jarang-jarang, setengah-setengah orang jarang-jarang sikit dia punya, dikira sebagai kalau tak nampak dikira sebagai tebal. Jadi tak wajib dia basuh basahkan semua sampai dalam, cukup zahir saja. Itu 2 istisna bulu. Tu disebut dalam tu boleh baca. Wasalisu ghusl yadayn ma'al mirfaqain. Yang tu perbahasan tu kita akan tengok dalam Safinah nanti. Ghusl yadayn ma'al mirfaqain, basuh kedua-dua tangan berserta dengan siku. Berserta dengan siku. Apa maksud yad? Al-waliyadan fil wudu' min ru'usil asabi', daripada kepala jari ni, daripada jari ni, hujung jari lah kita kata, ila ma fawqa al-mirfaqain, sehingga lebih sikit daripada siku. Itu asai tangan min ru'usil asabi' ila al-katif. Asai makna yad, daripada hujung jari sampai kepada bahu. Itu makna yad pada lughah. Tapi dalam masalah wudu, Allah dah takyinkan sampai mirfaq. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ikut asal makna yad min ru'usil asabi' ila katif. Ini yad. Tapi sekarang ni dah ditakyinkan. Jadi bila masalah tayammum, itu berlaku khilaf. Tayammum tak sebut sampai mana? Dalam tayammum tidak sebut sampai mana. Bagi tahu kata
suruh sapu muka dan juga tangan. Di sini dah berlaku khilaf. Ada hadis, dua-dua ada hadis Nabi sapu sampai ke siku, ada Nabi sapu sampai pergelangan sahaja. Dan hadis yang menyebut sapu sampai pergelangan itu lebih sahih daripada hadis yang sebut sampai siku. Tapi dalam masalah ni mazhab kita Imam Syafi'i dia ikut berpandukan ayat. Berpandukan ayat tak sebut, tapi tayamum dia badal ganti daripada wuduk, dan sebut dalam ayat yang sama ganti daripada wuduk. Dan ayat tadi tu lah depan sikit. Tadi adalah natijah dia dalam mazhab kita Syafi'i sampai ke dalam pendapat muktamad sampai ke siku. Jadi fayajibu ghuslul yadain wa ma 'alaihima, maka wajib basuh kedua-dua tangan dan apa yang di atas kedua-dua tangan tu. Min sya'rin, daripada bulu-bulu yang di atas tangan tu, bulu tebal-tebal lah, bulu nipis-nipis lah. Wa alfarin, dan kuku-kuku. Wa sil'atin ni kalau macam ada daging-daging lebih ke, ataupun ada jari lebih ke, setengah orang ada 6 jari, semua tu dia kena basuh. Ini lebih kan, ziyadah ni, kira juga kena basuh. Wa yajibu aidan izalatu ma 'alal yad min ha'ilin, dan wajib basuh dan wajib juga menghilangkan apa yang berada di atas tangan dia daripada perkara-perkara yang menghalang air. Min ha'ilin an-naqa anil haid wan nifas wa amma yamna'u usulal ma' ilal basyarah. Dalam matan Safinah, kena suci daripada sesuatu, daripada haid nifas, dan suci daripada sesuatu yang menegah air daripada sampai kepada kulit. Sekiranya illam yuta'adzar fasluhu, jika tidak teruzur untuk ceraikan dia, buang dia. Ini ada masalah dah. Saya nak tak mau masuk lagi masalah kalau sesuatu tu dah jadi seolah-olah seperti juzuk badan dia. Wala yadurru kishratu ad-dumali wa in sahulat izalatu, dan tidak mudarat kulit duman bisul. Kulit bisul walaupun mudah untuk buangkan, dia tak buang ni, basuh dah. Tak mudarat. Yang keempat, ar-rabi'u mashu syai'in min basharati ra'si, menyapu sesuatu daripada kulit kepala ataupun sya'ratin, satu helai rambut pada had kepala. Satu helai rambut pada had kepala. Apa beza sapu dan basuh? Beza sapu dengan basuh. Basuh mesti kena mengalir air. Mesti kena mengalir air. Sebab tu dalam Safinah tu pun dia ada tambah lagi dalam syarat dia, mesti jarayan al-ma', mesti kena air tu mengalir. Sebab tu kalau kita tengok dalam setengah kitab ada sebut tak boleh nak berwuduk dengan ais. Ais tak ada air dia, nak kerah ni kita berwuduk dengan dia. Tapi kalau ais tu dah cair, ada air yang mengalir, tidak ada masalah. Sebab tu nak wuduk guna spray tu, orang bagi mengalir dulu. Bagi mengalir dulu baru kita sapu. Maknanya kena syarat dia ada mengalir. Bukan syarat mau mengalir, maknanya kok kita ambil Syekh Ahmad tu sebut, tunjuk. Okey. Ni dah mengalir dah sikit. Jadi dah boleh basuh tangan dia. Dan dia ratakan je, jangan angkat tangan. Kalau dia angkat tangan lagi jadi mustakmal. Ratakan. Penting dah mengalir. Ini kena mengaji kat hukum air. Kalau tak jadilah status-status yang berlaku hari tu. Bila himpunan hari tu kan ada orang buat status, mana mereka dapat baik ayat dah. Nak berwuduk apa semua. Sebab apa? Mudah kata tak kejahilan lah. Itu je.
kedudukannya. Sebab kita duduk dalam keadaan tu, dia hidup-hidup dia duduk dalam keadaan macam tu. Tak pernah tengok keadaan susah macam mana. Asal paik tu mai dari mana? Dulu ada ke paik? Itu basuh. Ambil daripada perkataan ghusl tu sendiri. Lepas tu mandi, berwuduk kena mengalir air. Tak mengalir air tak sah. Dapat mana? Dapat daripada perkataan tu sendiri. Ghuslun. Adapun sapu tak syarat. Tak syarat mengalir. Kita ambil sikit ya, pak celup. Tak mengalir pun tapi ada lembab, tertak atas kepala kita pun dah memadai dah. Dah memadai. Tu mas. Jadi makna perkataan ni anna rabi' min arkanil wudu' mashu syai'in min basharati ra'si aw mashi sya'ratin fi haddi ra'si. Yang keempat daripada rukun-rukun wuduk, menyapu sesuatu daripada kulit kepala ataupun menyapu satu helai rambut pada had kepala. Tu sekurang-kuranglah. Menyapu rambut pada had kepala. Selai pun memadailah. Alam Bayuri walaupun yani ba'daha, sebahagian daripada selai itu. Tapi dengan syarat pada had kepala lah. Had kepala ni. Adapun rambut yang panjang yang keluar daripada had kepala. Contohnya perempuan rambut panjang, rambut dia kat sini. Dia sapu sini. Tak boleh. Sebab rambut tu dah terkeluar daripada had kepala. Dia berbeza sikit dengan bab tahallul. Tahallul kalau dia ambil sikit situ pun tak ada masalah. Perempuan dia dah habis tu tahallul, dia buka tudung dia sikit tu, ambil rambut dia. Dia kerat. Tak ada masalah. Tapi sini ada masalah ni, memang kena rambut tu dah had kepala. Kalau rambut tu panjang, kemudian digulung letak atas kepala, betul dia sapu yang kat atas tu. Tapi kalau diturunkan, dia saya keluar daripada had kepala, pun tidak memadai. Baik. Yang kelima, al-khamisu ghuslul rijlain ma'al ka'bayn, membasuh kedua-dua kaki berserta dengan buku lali. Al-makna anna al-khamis min arkanil wudu' ghuslul rijlain ma'al ka'bayn wal ka'ban humal adman al-barizan minal janibain. Pakat tahulah dua tulang yang zahir daripada kedua sisi kaki. An mifsalis saq wal qadam. Jadi wajib ghuslu kulli rijlin ma'a ka'baiha wa syuquqiha, dan wajib basuh tiap-tiap kaki berserta dengan buku lali dan juga syukuk, ekah-ekah yang ada di kaki itu. Malam musim sejuk ni tolong jaga sikitlah. Tolong jaga biar sejuk pada kering. Lepas tu kadang ekah-ekah kat belakang tu, dekat tumit tu, tolong jaga bagi air sampai ke kaki. Tolong gosok sikitlah kalau boleh. Tapi kalau dah yakin sampai tak ada masalah. Tambah pula kalau kita tebus minyak ke apa ke, tu kena jaga sikit. Di hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a zufurin ala qadamai. Dia tinggal sikit kecil tempat kuku pada kaki dia. Dia berwuduk, ada tempat di kuku dia tu dia tak basuh, tak kena air lah. Fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nampak. Yalah, orang padang pasir kan. Padang pasir apa ni, bila ada tempat yang tak kena air, nyatalah tempat situ sebab dia masih ada lagi debu-debu tu, nampak. Jadi Rasulullah kata irji' fa ahsin wudu'aka. Pi wuduk balik dan perelokkan wuduk kamu. Faraja'a summa shalla. Sama jugalah apa satu hadis lagi dalam Bukhari yang Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit tu daripada api neraka. Wailul lil aqabi minan nar, daripada api neraka. Nabi nampak daripada jauh, Nabi jerit. Jadi kena jagalah apa
tumit-tumit tu kan. Orang takut ada hitam-hitam ke apa ke, apa perkara-perkara yang menegah daripada air sampai, maka kena jaga dan tengok supaya kita punya wuduk tu sah. Begitu juga tangan, kadang-kadang banyak kan orang siku ni belah belakang ni tak basah, kerap dengan apa ni, boleh kata tak kerap tapi ramai jugalah. Ada pasal sebelum ni kat Malaysia pun tengok orang ni budak-budak kan, dia cepat-cepat gitu lah. Atas ni tak basah ke ni, dia basuh balik. suruh dia wuduk ni, suruh dia basuh tangan dia ni balik. Banyak hari Jumaat pun duk tengok ni tu pasal ke. As-salisu at-tartib ala hadhihi al-kaifiyah, yang keenam. Yang keenam tertib atas ini kaifiyah caranya, tertib buka apa semua dulu. Jadi at-tartibu alla yuqaddama udhun ala udhun. Tertib tu maksudnya tidak didahului satu anggota atas anggota yang lain. Anggota nombor 1 letak nombor 1, hak nombor 2 letak nombor 2, hak nombor 3 letak nombor 3, hak nombor 4 letak nombor 4. Hak nombor 1 dia letak nombor 2, nombor 2 letak nombor 1, maka tidak dikira yang tu yang tersebut. Apa yang dikedepankan itu tidak dikira. Faslun fil ghusli. Ada soalan? Ada masalah-masalah nak tak ambil? Laju-laju sikit. Kalau kita masuk kitab lain, kita akan tengok insya-Allah. Tengok sikit ya dalam 128 tu. Walau ghatasa fi ma'in, kalau dia menyelam dalam air, nawiyan al-wudu, hal keadaan dia niat akan wudu, sahha wudu'uhu, sah wudu' dia. Ai wa illam yankus zamanan yasa'u tartib al-haqiqiyya lil wudu' fil 'adah. Walaupun dia tidak menetap di dalam air tersebut kadar masa yang memuatkan, kadar masa yang muat, yang cukup untuk tertib yang sebenar, tertib yang hakiki untuk wuduk pada adat. Apa makna? Kalaulah kita berwuduk sekarang ni, kita berwuduk, kita basuh muka, kita basuh tangan, ambil sekali je, ambil basuh muka sekali, basuh tangan sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali. Agak-agak ambil masa berapa lama? 10 saat, 15 saat, contoh 10 saat. Maka dia kena duduk, kena menyelam kadar tu, kadar yang memuatkan untuk tertib tu, tertib yang hakiki, tertib yang sebenar. Kalau dia duduk tak buat macam tu, kalau dia tak menyelam, saya waktu tu diperlukan untuk tertib. Tapi disebabkan dia menyelam, semua sekali dah terbasuh dah, dia niat wuduk. Jadi sekarang ni masalah ni khilaf masalah antara Imam Rafi'i dan juga Nawawi. Imam Nawawi yang muktamad, yang ditarjihkan oleh Imam Nawawi dalam Minhaj, memadah. Kalau dia masuk menyelam dalam air, kemudian dia keluar, walaupun dia tak duduk dalam air itu kadar masa 10 saat tadi, nescaya tetap sah dia punya wudu. Tak syarat pun dia kena duduk kadar tertib hakiki. Faslun fil ghusli. Fasal pada menyatakan mandi. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'in janabah. Ini untuk kitab untuk mubtadi'in, mudah dia mula terus dengan wuduk kan. Budak-budak ngaji ni. Tapi kita dah besar kita mengaji. Nampak macam mana? Yang penting kita mengaji lah, umur 40 ke 50 ke. Jangan fikir dah tua, kita tinggal mengaji dah. Imam Al-Qaffal umur 40 mengaji. 40 hidup dalam kejahilan, dia tukang buat kunci. Betul dah. 40 yang kedua dia hidup 50 tahun, 40 lagi jadi alim. Umur 40 pun mengaji. Dikatakan Syekh Al-Izz bin Abdul Salam pun sama juga, lewat juga mengaji. Tapi lepas tu jadi Sultan Ulama. Dia orang hebat dalam taklim ke. Orang tu dia 160 ke berapa,
Tapi mula kata separuh hidup dia tu jahil. Separuh hidup dia jahil. Kita biasa dengar orang tua-tua, kita ni tua dah, anak-anak ni dah, tak macam pemuda-muda dah kalam sahih. Itu dia yang mengata, dia yang letak kata diri dia tak boleh. Awal-awal dia letak diri dia kata tak boleh. Memang tak boleh saya takut tak boleh mampai. Dia yang letak kata diri dia tak boleh dah. Dia yang menjatuhkan diri dia sendiri. Dia tak ada positif. Awal-awal dia kata dia tak boleh mampai. Memang dia tak boleh mampai. Kata aku boleh. La astasfilan dan su'bat au utrikal muna. Au udrikal muna. Aku akan menganggap mudah apa yang susah. Au dengan mana? Apa dia? Ilaan udrikal mudah. Aku akan menganggap mudah apa yang susah sehinggalah aku mencapai cita-cita aku. Mana benar susah, buat lagi, ni lagi. Jadikan tu cabaran. Jadikan tu cabaran. Ana antara fiqh orang yang susah. Dalam ibadat ni baik tapi nak suka. Dah susah tu jadi kita nak ni lagi kan. Jadi cabaran itu apa untuk ngaji nak dapat lagi, nak faham lagi. Senang lah ni. Tahu duduk ni driver lah tu. Tuan ilmu ada. Wa in kana alaihi janabatun, dan jika ada atas seseorang itu janabah. Janabah tu pula disebabkan mujama'atin, disebabkan kerana jima', ataupun disebabkan khuruji maniyin, disebabkan keluar mani. Dan keluar mani itu pula dengan sebab tidak binaumin, dengan benda mimpi lah. Au ghairi, ataupun selainnya. Mimpi ke, keluar sendiri ke, orang keluarkan ke, tak kira semua tu. Lazimahu ghuslu jami'i badanihi, lazim akan seseorang tu oleh membasuh ke semua tubuhnya, semua badan dia. Basuh tu ma'aniyati raf'il janabah, serta niat mengangkat janabah. Di sini al-mu'allif rahimahullah, dia nak bagi tahu kat kita perkara-perkara yang mewajibkan mandi, dan juga rukun-rukun mandi. Jadi rukun-rukun mandi dia sebutlah sini, ghuslu jami'il badan, dan juga niat. Apa ni furudul ghusli isnani, ta'mimul badani bil ma', an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'. Niat dan juga meliputi meratai tubuh dengan air. So mati tu. Di sini hadis besarlah mayujibul usla dia nak sebut. Tapi dia sebut dua ajalah. Dia sebut di sini dua. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi dia sebut dua, jima' dengan keluar mani. Masuk jima' sini iladul hasyafah tu lah. Tapi di sana dalam Safinah ada apa sebut? Takut sebut Kul. Mujibatul ghusli sittatun, ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wal nifasu wal wiladatu wal mautu. Di sini disebut dua. Mujama'ah iaitu jima', iaitu ataupun ilajul hasyafah fil farji, dan juga khurujul mani, dan dia tambah lagi lah yang lain. Kita tengok sikit al-jima' wa huwa ilajul hasyafah. Wa amma mujibatul ghusli fa dzakara minha syai'aini. Dia kata musannif sebut mujibatul ghusli dua. Yang pertama jima'. Apa dia jima'? Dia kata wa huwa ilajul hasyafah, iaitu memasukkan hasyafah. Apa dia hasyafah? Ra'suz zakat, kepala zakat. Helmet tu, jaga elok. Itu ada hukum banyak di situ. Hukum banyak berkaitan dengan tu. Nikah kahwin nanti pun berkaitan dengan tu juga, nak dapat balik kalau dah bercerai, sebelum dah masuk, sebelum dah berjima' ataupun tidak, nak kena
bagi balik separuh ke apa ke mahar tu. Lepas tu masalah zina, bab nak dikatakan zina tu pun nak kena tengok tu juga. Dia punya kepala tu masuk elok lagi. Jadi kalau habis dah masuk semua, tu dah kira berzina lah. Ini pun sama juga, nak kena bab mandi tak kena mandi, nak kena bagi masuk pabih. Masuk pabih. Wa illam yunzil, walaupun tak keluar mani. Wa illam yunzil, walaupun tak keluar mani. Masuk je hasyafah, masuk ish tak jadi ya. Separuh dah. Separuh kemaluan dah. Bawa keluar balik. Mani tak keluar lagi. Kena juga mandi sebab dah masuk kadar hasyafah. Kadar hasyafah. Nombor 2 tu taklid sikit, ila ma la yajibu ghusluhu minal farji. Masuk ke dalam faraj kepada pada barang dalam kadar yang wajib basuh daripada faraj. Kan perempuan kan dia ada faraj dia, ada luar faraj tu, dan juga ada dalam kadar yang wajib basuh. Ada kadar yang tak wajib basuh. Jadi bukan nak kena basuh sampai dalam. Basuh kadar yang luar dia ajalah. Jadi kalau dia sampai ke dalam hasyafah dia, sampai ke kadar yang wajib basuh tu, dan hasyafah dia semua masuk, maka wajib mandi. Walaupun duburan, dia masuk ke belakang, haram lah, tu satu dah. Tapi bab kena mandi, masuk hasyafah kena mandi. Ataupun dia buat dengan si mayat, au farja mayyitin pun kena juga. Ataupun bahimah, dia buat dengan apa? Dengan kambing. Kalau buat dengan kambing kat Malaysia takat ni dah tengok 2 kali dah masuk ke paper. Ada kangkang dengan kambing tu, buat je lah mahal. Tak ada duit buat dengan kambing lah. Yang babo tu cerita, ada dulu babo kita belakang ni, tapi rumah dia ngaji apa, nak bagi hati. Cerita apa kat Thailand, tak tahu betul ke tak. Dekat orang tu buat, ada kawan ni dia duduk atas pokok. Dia duduk atas pokok, lepas tu ada seorang ni main, dia nak buat dengan kambing. Dia buat bawah pokok tu. Dia buat kat bawah pokok tu. Dah habis buat, perasan ada orang kat atas, tengok atas, Allah ada orang. Amai turun. Dia ada pistol kan. Nampak kan dia ada apa tu. Datang turun. Ambat lah. Ada tengah luar. Ambat lah. Settle. Senang. Berlepas diri. Tu ada hadis apa? Tak payah lagi. Jadi apa-apa lah. Dia buat dubur ke, depan ke, belakang ke, binatang ke, dengan monyet ke, tak, apa ni, kena mandi. Kemudian khurujul mani binaumin aw ghadhihi, keluar mani binaumin dengan sebab tidur ataupun lainnya, mimpi lah ataupun selainnya. Cara haram, cara halal, keluar mani wajib mandi. Kalau keluar sampai ke batang qasabah, batang zakat, keluar. Tak keluar ni lah, sampai ke batang dah. Lepas tu mak sejuk dia pegang ni nak tasawur kat lelaki ya. Dia pegang mak, dia tahan. Tahan lagi, tak lagi keluar. Tak jadi keluar, patah balik. Kena mandi tak? Dalam ni Salam Safinah, dalam syarah dia sebut masalah dekat alamatul bulugh salasun. Ada ikhtilaf, apa ni, masalah ikhtilaf fi zakari wal unsa di sini. Tu kat situ dia syarah benda tu. Masalah ni lah, masalah bila seseorang tu apa sampai mani dia sampai ke qasabah, fa amsaka, dia imsak, dia tahan apa ni, qasabah tu tak keluar. Jadi patah balik. Sekarang ni ada dua masalah. Satu, adakah dia dikira balik
adakah dia dikira balik? Sebab nak keluar dah tadi. Ni kalau masalah orang yang tak balik lagi lah. Orang tak balik lagi tapi dia dah mengaji bahasa ini. Jadi dia nak keluar dah mani dia. Jadi dia pun tahan. Itu satu, adakah dikira balik? Dan yang kedua, adakah dia kena mandi? Masalah mandi tak ada khilaf. Kalau Ibn Hajar dan Ramli tak ada khilaf, tak kena mandi. Sebab syarat dia mesti keluar sampai ke Zahir dan Syafaq. Dan balik ataupun tidak, di sini khilaf antara Ibn Hajar dan juga Ramli. Seorang kata sampai umur dikira balik dah, seorang lagi kata tak dikira balik. Itu khilaf di situ. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam minal madhi al-wudu wa minal mani al-ghuslu. Nas. Walil mani ada khawas dia, ada sifat-sifat, ada sifat-sifat. Talazzuz bi khurujihi wa futurun aqibahu wa khurujuhu bi tadaffuqin daf'atan ba'da daf'atin raihatu tam'in nakhli aw al-ajin idza kana ratban aw raihatu bayadil bid idza kana jaffan. Seronok, rasa sedap bila keluar dia. Sedap ni. Tak salah. Masalah ni. Jadi ni 3 sifat. Tak syarat pun ada 3 sifat ni. Tak syarat ada 3 sifat ni. Ada salah satu daripada 3 ni dikira sebagai mani. Yang pertama dia keluar dalam keadaan lazat. Dia keluar dalam keadaan lazat. Atau dia keluar tu lazat. Lepas tu futur di bau. Lepas tu terlesu. Badan pun lesu. Semua lesu lah. Wa khurujuhu bi tadaffuqin. Keluarnya dengan terpancut-pancut. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, yakhruju min baini sulbah apa? Sebelum ni apa? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Maka hendaklah melihat manusia itu daripada apa yang diciptakan. Nak belagak tu mana lagi? Asal kamu daripada air mani. Dan seorang anak ajar dia tanya seorang ulama tu, "Entah kenal aku kan? Aku kenal ah." Kata dia ada satu kata dia dah tak ingat. Dia kata ni daripada air mani ya. Dia kurang tahu tapi kata dia banyak lagi ya. Kamu dia kata dia tak ingat kata-kata dia. Asal daripada mani yang hina, lepas tu bila besar menanggung najis dan bila mati jadi bangkai. Koknya semua hina. Itu pun dok belagak lagi. Jangan kita tengok asal kita ni. Keluar pun daripada tempat keluar najis. Tempat keluar najis. Tempat kita kencing, tempat tu lah keluar mani. Jadi nak suruh kita ni tengok fal yang yurid insan makhluk khuliqa mimma indafiq. Apa ni? Diciptakan daripada air yang terpancut. Daf'atan ba'da daf'atin. Satu pancutan selepas satu pancutan. Lepas tu raihah bau dia seperti bau mayang kurma. Ni anak tak pernah bau lah. Ataupun yang ni boleh lah. Sebab yang ni kita boleh pernah bau al-ajin, adunan tepung. Sekiranya basah. Tapi kalau mani itu kering, raihah dia, raihah tu bayadil bid. Bau putih telur. Bau putih telur. Sekiranya dia kering. Adapun mayang kurma ni wallahu a'lam, mana pun tak pernah tahu ni. Fa kullu wahidin min hadhihi al-khawas kafiyatun fi i'tibar al-kharij maniyan. Ni khawas ni khasah ciri-ciri dia. Ciri-ciri sesuatu benda tu. Cukup salah satu setiap satu ni daripada ciri-ciri ni memada pada mengirakan sesuatu yang itu mani. Wala yushtaratu ijtima'uhuma kulluha. Tak disyaratkan kumpul tiga-tiga ni. Boleh jadi dia tak asal. Tak ada asal lazat apa. Boleh jadi tak ada masalah. Hadis.
fa in lam yujad minha syai'un. Kalau tak ada sesuatu pun, tak ada tiga-tiga ni, tak ada. Lazat pun tak, pancuk pun tidak, bau tu pun bukan, lam yuhkam bikauni maniyan. Maka tidak dihukumkan dengan keadaan tu mani. Lepas tu dia terangkan lagi apa tu mazi dan juga apa tu wadi. Bagi tahu sikit ayat-ayat apa ayat mazi, apa ayat wadi. Tapi ini saya tiar nanti dekat apa Safina. Tahu kan? Bakat-bakat tahu. Tak tahu yang ayat mazi. Tahu. Malu kan. Baik. Masalah muka surat 131, falau syakka. Kalau syakka atau falau syukka, kalau disyakkan. Halil khariju maniyun au madhiyun, falau syakka lah atau fatakhayyara. Falau syakka, kalau seseorang tu dia syak, adakah yang keluar tu mani ataupun mazi? Ni mani ke mazi? Dan tak dapat nak bezakan. Dapat beza tak apalah. Fayatakhayyaru baina an yaj'alahu maniyan wa yaghtasilu wa baina an yaj'alahu madhiyan wa yatawadda. Fatu wa yaghsil ma asabahu. Maka dia pilih antara dia jadikan tu mani dan dia mandi, maka dia cuma basuh saja apa yang kena, ataupun dia jadikan tu sebagai madhi, maka dia berwuduk dan dia basuh je apa yang dikenakan, dia tak perlu mandi. Dia boleh pilih kalau dia syak. Tapi yang aulanya an yaghsila ma asabahu wa yaghtasila. Afdal aulanya dia basuh apa yang kena dan dia mandi. Begitu juga kalau syak. Syak tadi ni masalah kena pada pakaian. Sekarang ni pada tilam kita. Macam kita ni duk ramai. Katalah Suyuti dalam masa yang sama ada orang lain duduk tidak tempat dia. Ada orang lain juga tidak dengan tempat Suyuti. Lepas tu Suyuti tengok, ada basah ataupun ni ada bekas apa lah ni. Jadi pakai duk syak. Ni aku punya ke ataupun orang lain punya. Jadi pakai duk syak. Antara dua. Jadi elok-eloknya dua-dua sekali. Aulanya macam tu lah. Tapi kalau ikut tak wajib pun. Tak wajib sebab masing-masing duk syak. Ni ke aku punya ke? Bukannya. Tapi tadi syawal tidak. Duduk fikir. Tapi kalau tilang tu memang dia seorang je, itu tak sedut. Syak-syak lah. Itu dia punya. Itu dia kena mandi. Wa min mujibatul ghusli aidan al-haidu wan nifasu wal wiladatu wa hiya mukhtassatun bil mar'ah. Antara perkara yang mewajibkan mandi lagi haid, nifas, beranak, dan ini khas dengan perempuan. Adapun mati iaitu orang lain yang kena mandikan dia. Arkanul ghusli an-niyah wa hiya an yanwi al-muqtasilu raf'al janabah aw raf'al hadasil akbar aw fardhul ghusli aw al-ghusl al-wajib aw al-ghusl al-mafrud aw nahwa dhalik. Yang pertama niat, dia boleh niat mengangkat janabah atau mengangkat hadas besar, ataupun fardu mandi, ataupun mandi yang wajib, ataupun mandi yang difardukan, ataupun seumpama itu. Mana-mana niat yang disebutkan ni dia boleh niat, tidak ada masalah sah mandi dia. Tapi kalau dia niat nawaitul ghusla, saja aku mandi, ni tak boleh. Wala yakfi nawaitul ghusla faqat. Tidak memandang dia niat nawaitul ghusla, saja aku mandi. Pasal apa tak boleh? Mesti dikaitkan mandi yang wajib ataupun fardu mandi. Mesti kena kaitkan fardu ataupun wajib tu. Sebab li'annal ghusla yakunu ibadatan wa adatan. Sebab mandi ni dia ada ibadat, ada adat. Jadi untuk bezakan antara ibadat dan adat tu, maka diperlukan niat tersebut. Perlu ditakyinkan niat tersebut. Bi khilafil wudu, bersalahan dengan wudu. Kalau wudu kita boleh niat nawaitul wudu sahaja. Tak perlu pun kita niat nawaitul wudu al-wajib, nawaitul wudu al-mafrud. Itu kalau wudu tak perlu pun. Tapi kalau sini perlu. Sebab apa? Wudu tidak ada adat. Ada wudu adat. Tak ada wudu adat. Tapi mandi ada adat. Apa ni kotak ataupun panas. Jadi masuk ayat mandi. Jadi itu adat. Jadi nak bezakan mandi dengan adat dan ibadat, maka perlu
sebut, didatangkan fardu tadi ataupun wajib. Li'annahu fa'innahu bi khilafil wudu' fa'innahu yasihhu fihi nawaitul wudu' faqat li'annahu la yakunu illa ibadatan. Ini masalah yang tertukar. Walau nawal muhtasilu ghayra ma huwa alaihi ka'anna wal junubu raf'a hadasil haid awil aks fa in kana ma'al ghalati sahha wa in kana amidan lam yasihha wa dhalika litala'ubihi. Kalau lah seorang yang nak mandi itu dia niat hadas yang tidak ada pada dia. Dia hadas haid. Dia hadas haid tapi dia tersilap, dia sebut saja aku mengangkat hadas nifas. Tersilap mengangkat hadas, dia niat mengangkat hadas yang tidak ada atas dia. Seperti ka'anna wal junubu raf'a hadasil haid. Seperti orang yang berjunub, dia tak ada masalah pun, dia maksud dia berjimak ya. Jadi dia niat mengangkat hadas haid. Selalu duk mandi angkat hadas haid. Lama dah tak buat. Jadi duk yang haid jelah duk ulang-ulang pun. Tiba-tiba kali ni tak tahu macam mana, sejuk. Kau ni apa? Ban. Ka'anna wal junubu raf'a hadasil haid awil aksi atau mengangkat hadas lawan dia. Fa in kana ma'al ghalati, maka jika berserta dengan ghalat, maksudnya salah lah. Kalau apa fa in kana ma'al ghalati sahha wa in kana amidan lam yasihha wa dzalika litala'umihi. Maka jika orang yang berniat tadi tu, muhtasil tadi tu, dia niat dia junub tapi dia niat haid, ataupun dia haid dia niat junub. Jadi kena tengok. Kalau orang tanya sah ke tidak sah, jadi kita tanya dulu, saja ke tersilap? Saja ke tersilap? Kalau dia kata tersilap, sah mandi tersebut. Kalau dia kata saja duk nak buat main-main, kalau saja tak sah. Wa in kana amidan lam yasihha. Kalau dia sengaja tidak sah. Sebab apa? Litala'ubihi. Sebab dia bermain-main dalam ibadat. Ini dalam ibadat ni, mandi ni ibadat. Bukan boleh buat main-main. Lepas tu kena niat, diberi pahala atas perbuatan tersebut. Dia buat main-main, tidak sah. Itu masalah kalau orang semayang. Kalau orang semayang dia buat main-main dalam semayang. Asalnya tahrikus sababah ni dalam mazhab kita ni tak sunat. Qila yusan. Dikatakan ada qil pendapat muqabil mu'tamad, dikatakan disunatkan menggerak-gerakkan jari. Dalam Bajuri sebut. Jadi kalau dia buat ni kerana tala'u, nak bermain-main saja, seronok tengok kawan dia main. Dia memang kawan dia sikit-sikit duk kerja kerja Wahabi, bid'ah hatu je lah. Jadi nampak kawan dia buat main-main. Jadi litala'u bihi batal solat. Batal solat. Nampak kawan dia sedekah, saya buat. Lepas tu pandang dia atau buat like. Dia buat main-main dalam solat, tu batal solat. Walaupun itu perbuatan yang ikut perbuatan tu tak batal solat. Kalau dia pandang kanan ke tak batal pun, selagi mana tak lebih tiga kali berturut-turut. Tapi sebab talak batal. Walau ijtama'at iddatu aqsalin wallahu a'lam cukup. Faslun fi nawaqidil wudu. Pasal pada perkara-perkara yang membatalkan wudu. Subhanallah bihamdihi. Ada masalah watik dubur tadi. Dua-dua wajib mandi. Ada masalah watik dubur.
Watik dubur, dua-dua wajib mandi ya? Watik dubur. Ini nak bagi dulu. Ingat. Sedul nanti. Bukan perempuan hanya pada faras saja. Ha? Perempuan saja. Bukan perempuan hanya pada faras saja.